Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri sentiasa berusaha memastikan kesucian agama Islam di negara ini terus dipelihara dari sebarang anasir yang mencalar kesucian agama Islam. Sehubungan itu, pihak Jabatan Agama Islam Negeri secara berterusan melaksanakan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan ke atas kes-kes kesalahan jenayah syariah yang dilaporkan melibatkan ajaran sesat, perjudian dan kesalahan mabuk. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 33 kes dilaporkan melibatkan kes berkaitan ajaran salah, pemujaan salah, doktrin palsu dan dakwaan palsu. Manakala 334 kes melibatkan perjudian, berada di tempat perjudian, dan 86 kes melibatkan minuman yang memabukkan. Selain penguatkuasaan, kerjasama antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri terus diperkukuh lagi memastikan kesucian agama Islam di negara ini terus terpelihara melalui pelaksanaan pelbagai program. Contohnya program-program peningkatan penghayatan agama dan pencegahan jenayah syariah berbentuk webinar, forum dan kempen kesedaran jenayah syariah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuan Mahat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Timbalan Menteri, meneliti daripada jawapan Timbalan Menteri, ini soalan saya. Apakah langkah kementerian untuk berbincang dengan Kementerian Pengangkutan, mengawal selia mereka yang memandu dalam keadaan mabuk, begitu kerap berlaku kemalangan yang mengorbankan nyawa, dan juga di samping itu berbincang dengan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan cabutan khas yang begitu menonjol secara berluasa. Saya mohon supaya kementerian bersepadu dalam soal ini. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapars, satu penegasan dan soalan yang sangat baik. Pihak kerajaan sentiasa mencari jalan dan juga peluang untuk memastikan kes-kes yang disebutkan tadi, terutama berkaitan dengan kes pemandu mabuk dan sebagainya, dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa telah pun ada pindaan kepada akta yang meningkatkan hukuman kepada pemandu-pemandu mabuk, khususnya melibatkan kemalangan maut. Berkaitan dengan kerjasama dengan Kementerian Kewangan, pihak kita sentiasa mencari jalan dan berusaha untuk memastikan bahawa sebarang desakan dan juga suara-suara rakyat di bawah sana, di kalangan orang Islam khususnya, yang berkaitan dengan aktiviti judi, sebagaimana kita sedia maklum, akan sentiasa disampaikan kepada pihak Kementerian Kewangan. Kita tahu bahawa itu di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, tapi kita konsisten sebagai seorang Islam sepatutnya untuk tidak mengizinkan dan membenarkan aktiviti perjudian ini dibenarkan dilaksanakan secara berleluasa. Terima kasih. Setuju. Kuala Krai, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan kepada soalan asal. Saya ingin manyang sedikit isu berkaitan dengan ajaran sesat. Mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri nyatakan apakah definisi Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia dan apakah kriteria utama yang sering ditemui oleh pihak berkuasa agama dalam sesebuah ajaran sesat. Perkara seperti ini penting untuk dijelaskan kepada rakyat. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat Kuala Krai yang sangat cakna kepada isu yang berkaitan dengan perkara melibatkan akidah, iaitu perkara yang melibatkan berlakunya penurunan ajaran sesat. Untuk makluman ahli Dewan, suka saya tegaskan di sini bahawa definisi bagi maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah berdasarkan kepada mesyuarat panel pakar akidah JAKIM kali ke-42 pada 28 Februari 2010 telah memutuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menerusi sahabat tabi'in dan juga tabi'in yang sentiasa bersama mereka dalam prinsip-prinsip akidah, syariah dan juga akhlak. Mereka adalah golongan yang memahami dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mengikut manhaj salaf dan atau khalaf, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Dan yang kedua, mereka adalah golongan berpahaman sederhana, wasatiyah,
tidak melampau dan tidak terlalu longgar. Ini mengeluarkan Khawarij, Syiah Rafidah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, anti hadis, Islam liberal, pluralisme agama dan seumpamanya. Mereka ialah golongan yang mengutamakan perpaduan dan persaudaraan Islam, bukan permusuhan, perdamaian, bukan peperangan, berpegang kepada prinsip tidak memuja pemimpin, tidak taksub sehingga mengkafirkan atau menyesatkan sesama Islam. Berkaitan komponen kedua soalan yang berhormat, iaitu apakah yang sering ditemui apabila kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini dibongkarkan. Pertama, berpegang dengan akidah selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, golongan mereka ini berpegang dengan ajaran kerohanian atau tasawuf falsafah yang bercampur aduk dengan ajaran kebatinan. Yang ketiga, mempercayai atau mengamalkan perkara khurafat dan tahyul. Yang keempat, menjadikan ilham, mimpi atau kasyaf sebagai sumber pegangan dan kepercayaan. Yang kelima, taksub dan fanatik yang melampau kepada guru atau ketua ajaran. Yang keenam, menyelewengkan tafsiran Al-Quran dan Al-Hadis untuk kepentingan peribadi atau kumpulan. Yang ketujuh, berpegang dengan pemikiran liberalisme dan pluralisme agama. Dan yang ke-8, menolak disiplin ilmu dan autoriti pihak berkuasa agama. Ini sebahagian daripada kriteria utama yang sering kita temui oleh pihak berkuasa agama dalam sesebuah ajaran sesat yang kita bongkarkan. Sekian, terima kasih. Tuan Menteri.